Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dapat diteruskan pembacaan kitab Kashful Ghimmah karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fathani, wafat pada tahun 1263 Hijrah. Hampir 200 tahun meninggal pergi. Kitab karangannya Kashful Ghimmah, halaman 31 pada kitab Furu' Masail juzuk pertama, halaman 31 pada kitab Furu' Masail, halaman 31 di ruangan tepi, namanya Hamishun, Hamish, ruangan tepi. Masih membicarakan bab pada menyatakan barang yang datang bahawasanya bagi mati itu beberapa mabuk. Di bahagian paling bawah halaman 31 di ruangan tepi, riwayat Qushairi. Riwayat Qushairi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Riwayat Qushairi, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi, yang masyhur dengan kitab karangannya Risalah Qushairiyah, juga tafsir Al-Quran Lataiful Isyarat karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi. Dah wafat 900 tahun yang lalu. Daripada risalahnya, Risalah Imam Al-Qushairi dipetik semula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fathani dan dimasukkan pada kitabnya Kashful Ghimmah daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda liyu'alija karbal mauti wa inna mufasalahu la yusallima ba'duha ala ba'din yaqulu alaikas salam tufariqani wa ufariquka ila yaumil qiyamah. Artinya bahwasanya seorang hamba menjegahkan kekerohan mati. Maknanya seseorang hamba itu mengubati keperitan mati yang dirasai. Kita akan mengubat keperitan mati yang kita rasai. Bahawasanya seseorang hamba itu mencegahkan kekerohan mati, dan bahawasanya segala sendi-sendinya memberi salam setengahnya atas setengahnya. Berkata ia antara tulang dan sendi, alaikas salam, engkau bercerai akan kami dan aku bercerai akan kamu hinggalah hari kiamat.
Berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipetik daripada kitab Risalah Al-Qushairiyah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi khabar berita gembira kepada orang-orang yang beriman, bahawa orang-orang yang beriman ini Allah berikan keistimewaan. Dia akan mengubati sendiri keperitan, kesakitan menghadapi kematian. Si kafir yang durjana sama sekali terus sengsara menahan keperitan, kesakitan, siksaan. Roh nak dipisahkan daripada jasad. Pun begitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan, bermula dengan segala tulang belulang dan sendi manusia merasai sakitnya nak dipisahkan roh daripada susuk tubuh badan manusia. Maka 360 tulang yang menghubungi 360 sendi yang membina susuk tubuh badan manusia merasai sakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, inilah yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli insanin situna wa salasumi'ati mufassal. Setiap manusia susuk tubuh badannya, kerangka tubuh badannya itu dibina dengan 360 tulang yang dihubungkan dengan 360 sendi. Maka saat detik roh nak dipisahkan daripada jasad, sendi, tulang, kesemuanya terasa amat sakit dan perih. Ya, 360 tulang kita terasa sakit perih, 360 sendi terasa sakit dan perih. Maka apabila tulang sendi itu dah terasa kesakitan, maka tulang-tulang dan sendi-sendi memahami bahawa inilah dia detik-detik terakhir kehidupan. Untuk empunya diri, roh sedang dikeluarkan daripada susuk tubuh empunya diri. Maka 360 tulang, 360 sendi dah memahami, nak mati ni, nak mati ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna mufasalahu liyusallama ba'daha ala ba'din. Oleh itu antara tulang dan sendi, sendi antara tulang dan sendi saling memberi ucapan salam terakhir. Antara kita kata tulang dan tulang yang dihubungkan dengan sendi. Contohnya tulang bahu atas dan tulang bahu di bawah. Jadi tulang bahu di sebelah atas mengucapkan salam terakhir buat tulang bahu sebelah atas. Begitu juga tulang bahu sebelah bawah mengucapkan salam kepada tulang lengan.
Begitu juga tulang lengan mengucap salam terakhir kepada tulang di bahagian bahagian-bahagian yang lain. Antaranya antara satu sama yang lain saling memberi salam terakhir. Alaikas salam tufariqani wa ufariquka ila yaumil qiyamah. Hari ini kamu berpisah dengan aku, dan hari ini aku berpisah dengan kamu. Alaikas salam, moga-moga kamu mendapat keselamatan. Hari ini kamu berpisah dengan aku, dan hari ini aku berpisah dengan kamu. Antara satu tulang dengan satu tulang yang lain. Lengan bawah, tulang lengan bawah beritahu dengan tulang lengan atas, beritahu dengan tulang siku. Tulang lutut beritahu dengan tulang peha. Alaikas salam, salam terakhir. Nyanyian Sudirman Haji Arsyad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila tulang belulang memberi salam terakhir antara satu sama yang lain, apabila tulang sendi mula merasai sakitnya, roh nak dipisahkan daripada jasad. Bagi orang yang beriman, ini istimewa. Innal abda, bahwasanya bagi seseorang hamba yang beriman, liyu'alija karbal maut, hamba yang beriman itu akan mengubati sendiri keperitan mati. Wah, nak ngubat macam mana? Bukan ketika tu tuan-tuan tak payah nak cari Osman, nak minta dia claimkan insurans kesihatan dekat KPJ. Tak perlulah. Dah tak ada dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang harus dilakukan pada ketika itu bagi orang yang beriman, amal ibadah yang selama ini dikerjakan, amal ibadah pahala dan rahmat akan datang, memberikan ubat, menghilangkan keperitan, kesakitan. Roh nak dipisahkan daripada jasad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara beberapa orang tuan guru saya, ada salah seorang tuan guru saya, tak perlu disebutkan namanya. Dia masih lagi mengajar kitab. Tersedang dia baca kitab, dia berhenti. Kita pun tengok dia berhenti. Dia pun tengok atas, tengok kiri, tengok kanan, tengok saya pun tengok dia. Dia diam. Masa tu kita baca Syarah Hikam karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari, wafat pada tahun 709 Hijrah. Baca kitab Syarah Hikam tu, tok guru saya diam. Tengok atas, tengok kiri, tengok kanan, tengok murid dia, tengok saya. Saya, kau tengok aku nak kasih allowance ke? Kita fikir apa sangat? Fikir duit aja dunia ni, Tuan Haji Fauzi. Apalah perlu pening-pening. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia perhati, tengok kiri kanan. Berhentilah dia kata baca kitab. Berhenti pula. Dengar berhenti, seronoklah. Lepas tu boleh kata, nampak macam datang, tapi tak datang. Kita mikir apa dia cakap, nampak macam datang, tapi tak datang. Yalah. Mengajar lagi.
Tadi dia zuhur, ni lepas asar mengajar lagi, duduk lagi. Waktu dia mengajar asar tu, dia boleh cakap, datang dah. Kita pun tanya, datang apa barang? Bawa bocor boleh lah. Datang dah, dia kata. Datang dah, senyum. Wah, berhenti baca kitab. Waktu tu saya ingat baca kitab tafsir An-Nasafi. Berhenti. Wah, dia gembira. Datang dah. Maghrib, azan maghrib, meninggal dunia. Habis cerita. Jadi asar tu datang dah. Datang apa? Baru faham. Asar tu datang. Maknanya pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat datang. Datang untuk apa? Untuk klaim? Tak. Datang memberi nilai yang Allah sediakan. Amal ibadah yang dikerjakan itulah menyediakan ubat, mengubati keperitan mati, menghilangkan sama sekali kesakitan mati. Tanda-tanda tuan guru saya nak meninggal dunia tu dah ada, dah sebulan lalu dah nampak dia uzur, tapi dia bersemangat nak baca kitab lagi, nak baca kitab juga. Kita pun bacalah. Tapi kadang-kadang di tengah baca kitab dia lost. In English language you call that lah, lost, dia hilang. Baca lain, cerita lain. Tak apalah, kita murid dia dengar lah. Oh gitu, tak apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi itulah, dia datang pun sakit, dia tahan sakit. Sakit dia kata, sakit lah, sakit. Tapi dia mengajar juga. Dalam sakit-sakit itu dia mengajar juga. Sehinggalah dia gembira tu, baru kita tahu dia gembira tu yang ditunggu-tunggu tu, pahala puasa, pahala sembahyang, pahala sedekah, pahala amal kebaikan datang. Tu yang dia gembira. Gembira azan maghrib, meninggal dunia, kembali ke rahmatullah. Simple past tense, simple present tense, tambah lagi simple perfect tense, tenses. Nak cakap apa lagi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kiranya kita ni beramal sembahyang sunat, sembahyang fardu berjamaah, baca Al-Quran, sedekah. Untung macam itu juga Haji Omar berapa sen sangat untung jual kuih tu. Kadang-kadang terasa juga, apa masalah aku ni ya? Aku pergi umrah setiap tahun dengan Syekh Yahya, tak ada masalah pergi umrah, tapi pendapatannya tak bertambah-tambah juga, malah makin berkurang. Haji Fauzi satu demi satu, maknanya kedai dengsannya dijual, dilepaskan, lepas. Kadang-kadang heran juga, kita makin kuat beribadah, harta kita makin kurang. Makin orang kata jadi orang surau al-akhyar, tapi maknanya makin kehilangan mata benda, harta benda, tak ada apa benda. Yalah, berhutang pula. Apakan daya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan putus asa. Masanya tiba, waktu saat-saat roh nak dipisahkan daripada jasad. Apa yang kita amalkan, apa yang kita laksanakan daripada amal jariah, amal saleh, amal ibadah akan datang. Akan datang. Datang itu bukan nak menambahkan kesakitan, bukan nak menambahkan bebanan, bukan nak memberi tekanan, malah
mengubati keperitan kesakitan mati. Pun begitu, sakit mati ini mesti rasa. Tapi kita kata maknanya rasa sakit mati itu sebagai pengesahan, nak mengesahkan, aku ni memang nak mati. Gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila dah rasa sakit mati, roh nak keluar tu, datanglah amal-amal ibadah pemberi syafaat. Ibadah kita nantilah yang akan membela kita. Bila dibelanya kita, saat detik roh nak dipisahkan daripada jasad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Riwayat Ibnu Abid Dunya daripada Hasan bahawa Rasulullah SAW menyebutkan mati dan pukulan sakitnya mati. Maka sabda Rasulullah SAW, 300 pukul dengan pedang. Wah. Apabila ditanya dengan baginda Muhammad SAW, nak dibandingkan bisa perit sakit mati itu bagaimana? Ya, Rasulullah nyatakan apabila seseorang itu dipukul sebanyak 300 pukulan pedang, ditusuk dengan 300 tusukan keris tameng sari, itu aku tambah sendiri. Apabila kita ditikam dengan 300 tikaman, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila ditikam di perut, kesakitannya tak sama dengan ditikam di dada, tak sama dengan tikamannya apabila ditikam di bahu, tak sama dengan tikamannya apabila ditikam di peha. Jadi kesakitan tu berbeza-beza. Tapi jangan dicuba. Kalau ditikam di perut, dia ada kesakitan dia tersendiri. Ditikam di pinggang, dihodok di pinggang, ada kesakitannya tersendiri. Ditikam di leher, ada keperitannya tersendiri. Maka apabila 300 pukulan pedang, 300 tikaman, maknanya 300 bentuk keperitan dan kesakitan. Dengan kata lain, apabila ditanya macam mana peritnya mati, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita kata sakit gigi, itu salah satu bentuk kesakitan. Sakit gigi itu sakit gigi, salah satu. Kalau kita kata sakit perut, itu salah satu bentuk kesakitan. Kalau kita kata sakit pinggang Haji Umar, salah satu bentuk kesakitan. Sakit perut, sakit tu, rasanya lain. Sakit pinggang, sakit tu, rasanya lain. Sakit gaut, sakit tu, rasanya lain. Sakit kepala lah, sakit tu, rasanya lain. Sakit gigi, rasanya lain. 300 bentuk kesakitan. Wal-'iyazu billah. Moga-moga mendapat peliharaan Allah. Beruntung orang yang sebelum mati dia sempat mengumpul amal ibadah. Amal saleh, amal jariah. Kesemuanya itu akan menghilangkan keperitan mati, mengubati dan menghilangkan kesakitan mati. Dan riwayat daripada Dhuhaq, ditanya akan Rasulullah SAW, maka sekurang hela mati itu
menempati 100 pukul dengan pedang. Ya, paling kurang seseorang itu merasai 100 kali pukulan pedang. Luka, tuan-tuan yang dirahmati Allah, 100 cedera parah, keperitan yang dirasai. Diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala firman-Nya bagi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, "Hai Khalilku, hai kesayanganku." Baginda Ibrahim alaihi salam Allah perakukan sebagai Ibrahim Khalilullah. Ibrahim itu kesayangan Allah. Bagaimana insan yang mendapat kesayangan Allah, betapa engkau dapat akan mati, maka sembahnya, kata baginda Ibrahim alaihissalam, seperti besi yang dibakar. Besi itu dibakar pada api dan dijadikan di dalam bulu yang basah, kemudian dihelanya. Ialah tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita peritnya tu. Maka firman-Nya, adapun aku senya memudahkan akan dia atasmu, wahai kesayanganku, wahai Ibrahim. Baginda Ibrahim alaihissalam membayangkan betapa dia merasai peritnya mati tu. Bagaikan kalau kita ada besi panas yang dibakar di relau bagas, dah merah tu, dikenakan pada kulit dan daging, dan di bahagian yang berbulu, habis hangus bulu, kulit melecur, daging melecur sama sekali. Wal-i'yazubillah, perit. Tapi itulah yang Allah Subhanahu wa taala perakukan sebagai yang paling ringan, yang paling mudah, ya, yang Allah berikan kepada kesayangan Allah, baginda Ibrahim alaihissalam. Maka ianya menjelaskan kepada kita, tuan-tuan, tak siapa pun boleh melepaskan diri daripada keperitan menghadapi kesakitan, menghadapi kematian. Kerana kematian itu merupakan satu situasi roh nak dipisahkan daripada jasad. Azan dulu, lepas azan kita sambung sikit lagi.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah wa syarafa wa dar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diriwayatkan bahawa Musa alaihi salam tatkala dibawa rohnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka firman Tuhannya, "Hai Musa, betapa engkau dapat akan mati?" Maka sembahnya baginda Musa alaihissalam jelaskan, "Aku dapat akan diriku seperti burung ciak yang hidup digoreng, yang di atas penggoreng tiada mati, maka kesenangan dan lepas maka terbang." Baginda Musa alaihissalam membuat perakuan, peritnya roh nak dipisahkan daripada jasad bagaikan seekor burung itu digoreng. Bukan mati, kesakitan, keperitan, berbuluan, kulit, daging, seluruhnya kerana digoreng. Ingatkan lepas goreng mati terus? Tak, lepas goreng burung itu dapat melepaskan diri. Maknanya nak nyatakan di sini, peritnya roh nak dipisahkan daripada jasad bagaikan digoreng binatang yang bernyawa. Ibaratnya, ibarat yang diberikan oleh baginda Musa alaihissalam seperti seekor burung ciak yang digoreng. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, oleh kerana roh nak dipisahkan daripada jasad itu menyebabkan rasa sakit, kerana roh dah bersebati, disebut sebatian. Tubuh manusia ni merupakan satu sebatian, disebatikan dengan 3 unsur. Unsur yang pertama, jasad, terdiri daripada anggota luaran dan organ dalaman. Unsur yang kedua, fikiran dan perasaan. Fikiran diletakkan pada akal, perasaan diletakkan pada nafsu. Semuanya dah disebatikan dalam tubuh manusia.
dan unsur yang ketiga iaitu roh. Maka pada diri kita ini disebatikan tiga unsur: jasad, fikiran, perasaan dan roh. Apabila matinya seseorang, dipisahkan ketiga-tiga ni. Roh dipisahkan daripada fikiran dan perasaan, roh dipisahkan daripada jasad, anggota luaran dan organ dalaman. Begitu juga fikiran yang diletakkan di akal, perasaan yang diletakkan di nafsu juga dipisahkan, dan jasad itu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiga dalam satu: jasad, fikiran, perasaan, roh. Jadi nak dipisahkan tiga ni, wah, itulah yang menyebabkan keperitan mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kerana apa? Fikiran diletakkan di akal manusia. Dah pagi, petang, siang, malam Haji Fauzi difikirkan duit. Di mana kau duit? Duit. Itu yang difikirkan. Tiba-tiba fikiran tu dipisahkan. Tak marah ke? Tak merana ke? Tak kecewa ke? Perasaan diletakkan bernafsu. Apa yang dia rasa? Dia rasa nak pangkat, nak kedudukan, nak pangkat, nak kedudukan. Belum dapat lagi, dipisahkan. Tak kecewa ke? In English language you call what? Frust, you know. Itu satu penderitaan. Begitu juga roh. Allah juga yang mengetahui status roh. Kita tak tahu zat roh itu. Allah juga yang mengetahui. Qulir ruhu min amri rabbi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Roh itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Amri rabbi. Itu Allah juga yang maha mengetahui. Kita tak tahu hakikat roh tu apa, tapi kita fahamlah sifat-sifat roh tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, roh yang dah sebati dengan fikiran, perasaan, roh yang dah sebati dengan anggota luaran organ dalaman, nak dipisahkan roh daripada tangan, kaki. Tangan ni lah yang menanda tangan ni projek. Walaupun sekadar tangan yang mendapat jualan batu nisan aja Haji Fauzi. Maknanya tuan-tuan, sakit tu bukan sakit dari satu segi je, bukan sakit macam sakit kena pukul aja. Sakit fikiran, sakit perasaan. Itu yang maknanya kematian ini perkara yang amat berat, kerana telah disebatikan tiga unsur, tiba-tiba dipisahkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hikmahnya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan sebab-sebab kematian dan didatangkan punca-punca kematian. Ja'altu lil mauti ala ibadi ailalan wa asbaban. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku jadikan kematian yang menimpa hamba-hambaku itu dengan terlebih dahulu punca-punca kematian dan sebab-sebab kematian.
tak pasti punca kematian tu serangan jantung atau sebab kematian itu lemas. Accident or incident, tak pasti. Sehingga keputusan bedah siasat di hospital daerah Rompin Bahak. Ilalan wa asbaban. Ilalan tu maknanya punca-punca kematian. Wa asbaban, sebab-sebab kematian. Allah Ta'ala perakukan bahawa umat hambanya tak mati begitu. Dia mati ada dua, punca-punca kematian, sebab-sebab kematian. Punca-punca kematian, penyakit apa yang dihinggapi? Penyakit apa yang selama ini ia terenam di tubuh badannya? Satu, kalau dia tak ada penyakit, Tuan Haji Fauzi, dia jaga makan, puasa, rajin, penyakit apa tak ada? Penyakit apa pun tak ada, macam Haji Taylor, tak mati-mati. Tak ada sakit, darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada. Tapi nanti dia mati ada sebab kematian, accident or incident. English language you call that lah. Jadi macam itu juga. Sampai orang tanya ketua polis negeri Johor, arwah Syekh Haji Fahmi, apa keputusan yang dibuat? Tunggu je, dia kata, keputusan daripada bedah siasat hospital daerah Rompin. Sama ada dia mati tu atas dasar ilalan. Ilalan ni penyakit serangan jantung, ataupun asbaban, sebab kematiannya lemas ketika upgrade lesen scuba. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan nak jelaskan, ini umat akhir zaman. Dia tak mati begitu sahaja, dia mati ada punca dan ada sebab. Kenapa Allah takdirkan begitu? Bagi meringankan keperitan mati. Baginda Musa alaihissalam, dia tak ada sakit apa-apa, dia tak ada punca apa-apa, maka roh ditarik daripada jasadnya. Tu dia kata, peritnya macam kena goreng. Baginda Ibrahim alaihissalam, dia tak ada sakit apa-apa, dia tak ada aksiden, tak ada insiden, maka roh dikeluarkan daripada jasad. Dia beritahu, ya Allah, macam besi panas masuk dekat relau bagas, kenakan pada badan ni. Begitu. Jadi bagi kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan punca dan sebab. Haji Omar, kau darah tinggi ada? Dia ada sebab dah. Dah ada sebab dah. Sebab-sebab nak mati tu dah ada. Darah tinggi. Sama macam aku juga. Aku darah tinggi, kencing manis. Rumah aku tak benarkan aku minum air kes. Kenapa dia tak benarkan? Kerana punca-punca kematian tu dah ada. Punca-punca kematian tu dah ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit lagi lah. Macam mana pun kena tutup kitab. Kalau tak, nanti tak habis-habis baca. Korang nak balik semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita khawatiri, yang Rasulullah SAW bimbangkan, apabila kita ni umat akhir zaman, Allah datangkan punca-punca kematian, sebab-sebab kematian, iblis, syaitan, jin ambil kesempatan supaya kita berputus asa ketika kita menghadapi
punca-punca kematian. Contoh, apabila darah tinggi tak terkawal, kencing manis di luar kawalan, maka iblis, jin dan syaitan menyerang kita. Nanti dia kenakan hembusan dia pada kita. Jadilah yang disebut Rihul Ahmar. Tu yang kita kata kena stroke, minor stroke, sebelah badan mati. Angkara iblis, jin, syaitan. Apa pasal nak buat macam itu? Supaya kita berputus asa, kita kecewa dengan kehidupan. Apabila dah kena stroke, Haji Fauzi, engkau beli Mercedes hebat macam mana pun, well fire tu fire terus sajalah. Kenapa? Nak pandu dah tak boleh. Harapkan anak kau aja pandu. Dah sebelah mati, dah tak boleh buat apa. Rasa macam nak pandu, geram nak pegang steering, well fire, tapi dah tak boleh. Dah kena stroke. Apabila kena stroke, kita akan berputus asa, kita kecewa. Itu peranan iblis, jin dan syaitan. Disuruh kita kecewa dengan stroke yang kita alami. Kadang-kadang orang kena stroke ni sampai 12 tahun, sampai 15 tahun kena stroke, tak mati-mati. Itu syaitan memang sengaja dia nak orang tu biar kecewa, putus asa, berputus asa dengan rahmat Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kadang-kadang ada orang tu dia dah kena stroke, kita cakap dia faham apa semua dia nak. Sebab disebabkan berputus asa, kita nak ajak dia semayang, dia tak nak. Ramai orang yang dah kena stroke tak nak semayang. Ialah kita ajar anak dia, ajarlah semayang, nak ambilkan wuduk apa semua, dia tak nak. Dia kecewa. Dia kata, aku dah beribadah selama ini, kenapa jadi macam gini? Dia tak boleh cakap aja kerana dah stroke. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga iblis, syaitan, jin ni dia cari jalan kalau orang tu accident, mati disebabkan accident, iblis, jin dan syaitan akan menyerang. Menyerang dalam bentuk supaya orang itu kecewa, kerana tak tercapai segala cita-cita, kehendak dan kemahuan. Wal-iazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak apa, minggu akan apa ni, bulan akan datang ke, kena cerita juga. Kena cerita juga dengan tuan-tuan ni, bagaimana kita nak mengesan bahawa kita sedang diserang hendap oleh iblis, jin dan syaitan yang boleh mengakibatkan kita mendapat serangan yang disebut dengan nama Rihul Ahmar, angin ahmar. 3 orang abang saya, 3 ustaz tu, kira ustaz lah. 2 orang abang saya, 2 orang abang saya pun ustaz lah, dua-dua tu ada ilmu agama. Yang seorang kena minor stroke, habis kuliah duha, balik rumah. Habis kuliah duha tu balik rumah, maka dia rasa, dia kat dengan saya, penat. Dia rasa 360 tulang, 360 sendi, dia rasa penat aja. Maka dia ingat cakap saya, kalau dah semua terasa penat, jaga-jaga. Maknanya kalau boleh, kawalkan diri tu.
Maka dia rasa apabila semua penat tu, dia pun baringlah dekat atas katil. Apabila dia baring tu tuan-tuan, bunyi angin. Terus bunyi angin. Itu yang badan dia kena. Alhamdulillah kerana dia beringat. Maknanya dia cuba kawal. Boleh jalan sekarang. Perlahan-perlahan. Seorang lagi abang saya, lagi real. Sebulan sebelum dia kena, dia pernah tanya dengan saya tentang angin ahmar ni. Saya cerita sikit dengan dia lah. Jadi satu hari tu pukul 11:30 pagi, dia tengok jam. Dia mula pening kepala. Dia tak nak makan ubat. Dia pandai, tak apalah. Tapi dia perasan ada kelibat yang mengikuti dia. Dia tahu tuan-tuan ada kelibat. Dia pun berselawat. Dia ingat cakap dia selawat. Dia pun pusing. Pergi depan, benda tu ikut. Pergi belakang, benda tu ikut. Dia kata benda tu kelibat macam angin. Angin ikut dia. Wah, dia kata ini angin ahmar, ikut dia. Realnya tuan-tuan, dia beritahu pada safeguard. Dia ada jawatan sikit lah. Dia beritahu pada safeguard, bang, dia kata kalau apa-apa berlaku pada saya, abang panggil ambulans. Saya tak tahan ni, pening. Saya nak duduk dekat surau. Nanti kalau saya tak boleh bangun, abang cepat-cepat panggil ambulans. Jadi dia pun pergi. Maka masuk surau, benda tu tak ikut. Legalah abang saya. Dia tak ikut. Tuan-tuan, tapi tak macam mana apabila penat sikit aja pun bunyi angin. Tetap bunyi angin. Waktu tu dia pun terjatuh. Kerana rezekinya dah beritahu pada safeguard. Safeguard pun dia tengok, lepas tengah jam ni pergi tengok lah. Abang saya dah terbaring dah tak boleh nak angkat tangan, tak boleh apa. Terus panggil ambulans. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak nyatakan di sini memang iblis, jin dan syaitan dia cari peluang, serangan hendap. Jangan lemah aja. Apabila Haji Fauzi kau kira pendapatan jual ni insan makin merosot, kau pun susah hati. Jangan. Apabila kau susah hati, benda tu serang, tengok macam Haji Syarif, senang hati je, walaupun kelapa tak berbuah-buah lagi. Senang hati je. Durian Belanda belum sampai lagi rumah aku tu. Lazim itu abang saya yang beringat tu tuan-tuan, kena juga tu. Ni adiknya pun jaga-jaga juga. Wallahu a'lam bissawab. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.